Kalau bukan kita, siapa lagi? Kitalah kena jaga kita, orang kampung ni. SOP kerajaan dah umum dalam TV, dalam radio hari-hari. Tapi tak juga patuh. Penjarakan 1 meter. Kamu ni, ni dapat ni. Tak boleh macam ni. Jarak sikit. Meja ni pun sepatutnya kena ada tanda pangkar. Terima kasih, Pak. Kamu, kena ingatkan jemaah-jemaah kawan-kawan kita di masjid. Sebelum datang ke masjid, ambil air semayang dulu di rumah siap-siap. Bawa sejadah. Jangan nak mengharapkan sejadah di masjid. Kan kita tak boleh berkongsi sejadah. Duduk masa semayang pun kena jarak-jarak. Betul tak? Lagi satu, hal COVID kita ni. Sekarang dah berapa banyak kes di kampung kita ni? 3, 4 kes. Hari-hari. Bukan apa, kita takut. Kita kena patuh. Mana yang dah kena kuarantin tu, duduk saja di rumah. Jangan ke mana-mana. Ya tak? Kamu satu lagi, Baim. Tu nak pesan. Orang rumah kamu tu. Jaga kesihatan dia. Jaga kesihatan keluarga kamu. Anak yang nak lahir tu nanti. Kalau dalam situasi COVID sekarang ni, bahaya. Banyak bahayanya. Betul tak? Kamu tu. Pakai betul-betul mask tu. Bukan macam itu cara pakainya. Tutup sampai ke hidung. Bukan ke mulut saja. Kamu ni Baim. Sebagai ketua pemuda di kampung kita ni, kami orang tua ni mengharap pada kamu. Kamulah harapan kita. Jangan merempit tak suka hati. Duduk di rumah malam-malam. Jangan ke mana-mana. Kamu nasihatkanlah kawan-kawan kamu. Orang rumah kamu tu. Kan? Jaga kesihatan dia. Ingat tu. Ingat. Kamu pun ingat tu. Jangan cakap tak serupa bikin. Patuhi norma baharu. Pakai pelitup muka jika berada di tempat awam. Imbas kod MySejahtera sebelum masuk ke mana-mana premis. Cuci tangan anda menggunakan pembasmi kuman. Amalkan penjarakan fizikal 1 meter. Bersama kita amalkan norma baharu. Kita jaga kita. Baik, sejak dilaporkan di Wuhan, China pada Disember yang lalu, COVID-19 telah mencatatkan lebih 70 juta kes di seluruh dunia dan mencatatkan juga 1,640,569 kematian. Ia bukan sahaja memberi kesan yang sangat mendalam kepada norma kehidupan seharian, malah telah memberi kesan yang sangat teruk kepada ekonomi global. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pagi ini anda bersama saya, moderator anda Fauziah Abdullah di dalam Influencer at Japan Negeri Sembilan, yang mana kita akan membicarakan isu-isu semasa, dan pada pagi ini topiknya sangat istimewa kerana kita bersama tetamu yang juga sangat istimewa hari ini, iaitu yang berusaha Encik Roslin Hisham Abdul Hamid yang juga merupakan Pengarah Keselamatan Negeri Majlis Keselamatan Negara Negeri Sembilan. Topik kita pagi ini sangat menarik tuan, iaitu COVID-19 angka bukan realiti. Dengan tajuk pun macam dah seram kan. Baik, saya tak nak berceloteh panjang sebab tetamu kita ni bukan senang nak dapat. Jadi kita nak biar dia cakap banyak. Sebab kita banyak soalan-soalan yang panas nak tanya pada tuan pada pagi ni ya. Baik,
Boleh tak Tuan, sebelum kita mula, Tuan perkenalkan sedikitlah tentang diri Tuan sendiri. Sebab orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. Macam tu. Okey, terima kasih sahabat lama ni, Puan Fauziah. Kita berjiran di MKN dan juga di Jabatan Penerangan. Pertama sekali, saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sembilan kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama dalam siri kita kata influencer at Japan. Yang saya rasa platform yang baik untuk kita sama-sama berkongsi wadah ataupun wacana tentang tajuk yang dianggap macam mengerikan tu, angka bukan realiti tentang COVID-19 ni. Jadi agak tuntas untuk kita sama-sama untuk berkongsi dan kita sama-sama bercerita tentang situasi sebenar COVID-19 di Negeri Sembilan. Jadi sebelum tu nama saya Roslin Hisham bin Abdul Hamid. Merupakan pengarah keselamatan negeri Majlis Keselamatan Negara Negeri Sembilan. Telah berkhidmat dalam perkhidmatan awam ni dah lebih kurang 15 tahun lah. Lama tu. Lama lah kan. Lama, ya? Kio Anak Jati Negeri Sembilan jugalah. Dia Kio Nampak Seri muka Pulang. macam Sabah. Nampak macam Sabah. Dia muka boleh mengelirukan kata kan. Jadi telah berkhidmat di beberapa jabatan dan agensi kerajaan dan akhirnya kembalilah ke Negeri Sembilan. Walaupun ditempatkan di Majlis Keselamatan Negara, dihantar balik ke Negeri Sembilan. Itulah dia kena negeri juga kot nak tengok-tengokkan COVID kat Negeri Sembilan ni. Betul. Sesuai tepat pada masanya. Sebab sekarang Negeri Sembilan mencatatkan kes yang agak tinggi lah. Kalau kita tengok trend semasa di Negeri Sembilan, 2 hari yang lalu 200 lebih kes. Betul. Dan hari semalam 67 kes baru dilaporkan. Betul. Dan nampaknya angka di Negeri Sembilan ini sangat membimbangkan lah. Dan kita telah mengatasi beberapa negeri lain. Negeri lain dah tamat dah PKPB dan kita masih lagi dalam tempoh PKPB lah untuk Seremban dan juga Port Dickson. Baik Tuan. Sebelum tu di Malaysia sendiri seperti mana yang kita tahu, kes semasa sehingga semalam adalah 86,618 kes, di mana kematian yang dicatatkan adalah sebanyak 422 kes. Dan sejak dilaporkan pada Januari 2020, pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh kerajaan sendiri untuk membendung wabak ini dan mendidik masyarakat. Itu yang paling penting sebenarnya. Kita nak didik masyarakat supaya hidup dengan norma baru dan macam mana mereka ini nak adapt dengan situasi semasa supaya lengkungan COVID ini dapat kita lenturkan dan turunkan kembali angkanya. Tetapi nampak gayanya macam dia turun sekejap, dia naik balik. Okay. Di Jabatan Penerangan sendiri, berbagai usaha telah kita laksanakan. Seperti salah satunya yang kita laksanakan secara atas talian inilah Influencer at Japan, dan kita juga ada laksanakan Info on Wheels yang mana kita buat ebahan secara bergerak. Untuk makluman Tuan sendiri, saya rasa Tuan sendiri pun maklum yang ebahan kami ni tidak berhenti sejak ia bermula pada Januari yang lalu. Sehingga sekarang kita tak ada stop, kita non-stop. Maknanya sehingga sekarang kami masih giat melaksanakan pelbagai bahan bagi menyampaikan agenda kerajaan dan memastikan rakyat terdidik untuk menangani COVID-19 ini. Baik Tuan, kalau saya sebenarnya tak sabar nak cakap pasal angka bukan realiti ni, sebab saya rasa angka ni mula menakutkan orang kan. Jadi okey, untuk makluman penonton juga, anda boleh bertanya soalan secara langsung dan pendapat anda juga boleh dikemukakan secara langsung. InsyaAllah kalau berkesempatan saya akan baca dan soalan-soalan itu kita akan kemukakan kepada panel kita pada hari ini. Jadi Tuan, bolehkah Tuan kongsikan sedikit situasi semasa COVID-19 di Negeri Sembilan ini sendiri? Okey, terima kasih Fauziah. Okey, pada membicarakan tentang situasi semasa COVID-19 di Negeri Sembilan ni, saya ingin menarik perhatian semua. Sebab tajuk kita pada pagi ini pun dah menarik. COVID-19 angka bukan realiti. Jadi pada pagi ini, di kesempatan ini, biarlah saya bercakap dan menerangkan angka-angka tersebut. Kadang-kala biarlah angka yang bercerita dengan sendirinya. Okey, secara ringkaslah saya boleh kongsikan di sini. Jumlah kes kumulatif di COVID-19 di Negeri Sembilan pada ketika ini adalah sebanyak 6,591 kes sehingga 15 Disember 2020. Semalam kita mencatatkan 67 kes baru di Negeri Sembilan, dan daripada jumlah 6,591 kes tersebut, 1,051 kes telah pun sembuh. Kita kata sembuh.
5,612 kes telah sembuh ataupun discharge. 968 masih dalam rawatan. Dan kita unfortunately kita ada merekodkan 11 kes kematian. Walau bagaimanapun, suka saya nyatakan di sini bahawa daripada jumlah 6,591 kes kumulatif di Negeri Sembilan berbanding dengan jumlah kumulatif nasional iaitu 86,618 kes. Negeri Sembilan berada pada 7.6% daripada peratus keseluruhan COVID-19 di seluruh negara. Kemudian daripada jumlah kumulatif 6,591 tersebut, saya ingin memperincikan sebahagian daripada angka-angka ini supaya kita semua lebih cakna tentang situasi semasa di Negeri Sembilan. Dengan izin, yes, sometimes the number is quite alarming, but we have to analyse thoroughly. Kita kena tengok, dia cakap orang putih pula Negeri Sembilan ni kan. Kita kena tengok pattern ataupun pola angka-angka ini. Tak apa tuan, orang Negeri Sembilan memang cakap orang putih. Kalau kat rumah cakap orang putih. Dia kalau cakap orang putih, dia terkejut sikit. Baik, saya sambung. Tentang jumlah kumulatif yang kita katakan 6,591 itu, saya ingin menarik perhatian semua penonton, termasuk Fauziah sendiri, tentang 1,718 kes disumbangkan oleh kluster cergas. 1,023 kes disumbangkan oleh kluster bakti. 633 kes disumbangkan oleh kluster kaya, 430 kes oleh kluster ceram, 268 kluster lengkuk, 244 kes daripada kluster haruan, 55 kluster bina rimbun, 47 kluster penjara harapan. Apa yang dimaksudkan dengan angka-angka ini ataupun apa yang dimaksudkan dengan kluster-kluster ini? Saya harap kita semua di Negeri Sembilan harus cakna dan harus faham yang kita sebenarnya di Negeri Sembilan ini kebanyakan kes-kes kumulatif ini yang besar tu macam contoh 1,700, 1,023 kes ini sebenarnya 68% daripada keseluruhan kumulatif kes itu disumbangkan oleh kluster yang datangnya daripada bukan warga negara, iaitu pekerja-pekerja kita kata pekerja asing lah, yang banyak bekerja di Negeri Sembilan ni. Seperti kita faham, Negeri Sembilan ni dia negeri perindustrian dan juga negeri yang perkilangan. Sektor perkilangan dan perindustrian ni merupakan penyumbang utama KDNK di Negeri Sembilan. Jadi apabila 68% daripada angka ini disumbangkan oleh kluster-kluster yang melibatkan bukan warga negara dan ada satu kluster penjara. Sebenarnya kalau kita teliti pola penularan di Negeri Sembilan ni, jika boleh ataupun jika saya boleh katakan di sini, kita harus contain ataupun kita harus kawal supaya ianya berada dalam kelompok ini dan kita cuba kurangkan. Kebimbangan kita di MKN dan juga mungkin frontliners ataupun kerajaan negeri punya kebimbangan adalah kita tidak berupaya mengawal penularan-penularan ini sehingga dia menjangkiti komuniti setempat yang kita katakan local transmission. Itu harus kita cakna lah. Maksudnya peranan kita selaku penduduk ataupun rakyat di Negeri Sembilan ni, kita harus peka dengan angka-angka ini dan jika kita faham kluster-kluster ini, kita tahu bahawa kluster ini berlaku dalam satu yang kita kata confinement area mereka sendiri. Confinement area. Kalau macam kluster kilang tu kita nampak dia besar, tetapi sebenarnya dia dikawal dalam compound kilang tersebut. Kawasan kilang tu saja. Ya. Oleh itu, peranan kita semua, kita kalau boleh jangan menghampiri ataupun jangan ada kontak dengan mereka-mereka ini, walaupun kerajaan-kerajaan negeri telah mengambil langkah-langkah ataupun inisiatif untuk mengawal seperti memindahkan mereka-mereka ini ke pusat kuarantin dan sebagainya, tetapi peranan kita adalah untuk cakna, untuk sentiasa peka. Walaupun angka itu kita nampak besar, tetapi sekiranya kita semua mematuhi SOP, kita tidak keluar jika tiada kepentingan atau ada apa-apa keperluan, sentiasa memakai pelitup muka, insya-Allah kita boleh mengawal penularan itu dalam komuniti. Satu lagi saya nak menarik perhatian, dah halalan tanya tu kan. Saya kena sebut ni. Tak apa tuan, jawablah panjang-panjang, saya suka. Copek habis kan. Saya ingin menarik perhatian juga bahawa Negeri Sembilan ni kita ada 61 mukim. Okey, baik. Ya, ni angka. Okay. Dia kata angka bukan realiti. Daripada 61 mukim ini, 46 mukim berada dalam zon hijau. Ya, betul. Maksudnya sebab itu apabila kerajaan baru-baru ini memberi kelonggaran, membebaskan kebanyakan negeri di Malaysia ini daripada PKPB kepada PKPP,
Negeri Sembilan juga tidak berkecuali. Betul, betul. Kita dapatlah membebaskan daerah-daerah hijau ni seperti Betul. daerah Kuala Pilah, Ya, betul. daerah Tampin, sebelum ni daerah Jolobu, Ya, daerah betul. Jompo. Maksudnya kita merasakan bahawa daerah-daerah hijau ini masyarakat ataupun penduduknya lebih cakna, Betul. lebih prihatin tentang protokol kesihatan yang betul. Jadi tiada keperluan untuk kita melaksanakan PKPB di kawasan-kawasan zon Betul. hijau ini. Yang kita ada sedikit kebimbangan mungkin di beberapa zon ataupun mukim merah di Negeri Sembilan, terutamanya di daerah Seremban lah. Seremban Itu kita sendirilah. nampak jelas. Walau bagaimanapun, seperti yang saya nyatakan tadi, di mukim Seremban ni kita nampak banyak kilang. Ya, betul. Kan? Betul. Mukim Ampangan, mukim Labu ataupun mungkin Betul. sedikit di mukim Dan penjara pun sebenarnya di Seremban. mukim Rasa, dinilai. Ya, betul. Walau bagaimanapun, kita kata di daerah Seremban mungkin ada 7 atau 8 mukim. Jangan terkejut apabila ada 2 mukim di daerah Seremban ni adalah zon hijau. Ya, betul. Iaitu zon Lengging dan juga pantai. Okey. Betul. Jadi kita dah di bawah kelonggaran PKPP ni, zon hijau ni dia dah boleh pergi melancong. Okey, kita sebenarnya katakan. Sebab protokol kesihatan itu sentiasa dipatuhi atau diamalkan. Kalau kita lihatlah, kalau berdasarkan penjelasan yang diberi oleh Tuan tadi, kita boleh katakan bahawa kes di Negeri Sembilan ni sebenarnya bukan random kes. Bukan. Dia bukan berlaku di tempat-tempat awam seperti di pasaraya, di masjid ataupun di pasar. Betul. Dia tidak begitu nampaknya. Betul. Itu yang kita kata tadi, angka bukan realiti tu. Angka bukan realiti. Angka memang menakutkan, tapi realitinya Ya. tidaklah begitu menakutkan. Ya. Boleh saya cakap macam tu? Angka tidak pernah menipu. Okey. Kalau kita kata angka dia 6,951 itu hakikatnya. Okey. Tetapi itu adalah angka kumulatif. Kita bergerak ke arah untuk kadar kesembuhan kita tinggi. Kita cuba mensasarkan kalau boleh 100% sembuh lah. Kosonglah jadinya. Tapi kalau kita dapat kurangkan dan kita tingkatkan kadar kesembuhan daripada jumlah ini, dan dalam masa yang sama kita berjaya mengawal penularan tempatan. Penularan tempatan ni kebimbangan kita adalah jika ianya bersifat sporadik. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan sporadik tu? Sporadik tu contohnya Canggih sangat bunyi dia tu. sporadik ni dia macam spora lah, dia tumbuh sini sikit, Oh, ya. sini sikit. Okey, faham ke? Apabila itu berlaku, kita beranggapan dia dah berlaku transmisi tempatan. Okey. Bila berlaku transmisi tempatan ini, kita bimbang dia bila spora ni sekejap dia bercambah kat Ya, sini betul. sini. Jadi kita tak mampu nak tracing ataupun kawalan containment tu dah makin sukar. Okey. Macam di Negeri Sembilan, kalau kita tengok yang kita kata angka bukan realiti tu, penularan ini berlaku sebenarnya kalau kita tengok kajian atau analisis yang dilakukan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan ataupun barisan frontliners kita, penularan COVID-19 ini hanya berlaku di kawasan-kawasan ataupun tempat-tempat yang tidak mengamalkan SOP. Betul. Seperti di tempat kerja. Betul. Di asrama. Di asrama, Ya, betul. Macam pekerja kilang, bila kita sebelum ni kita pernah ada kluster kaya di Ya. Nilai yang kita terpaksa PKPD kawasan PKPD, tu. ya, betul. Kita dapati kawasan penempatan pekerja-pekerja warga asing ni didapati terlalu padat. Padat, crowded Dan lah. apabila kita tengok pula sesama mereka pun tak mengamalkan SOP, tak memakai pelitup muka, bersembang dekat-dekat, makan berkongsi satu talam. Jadi apabila memadai dengan satu kes positif yang dicetuskan oleh pekerja warga asing di kawasan tersebut, ianya membawa kepada pola penularan yang Besar lah. bersangkut-sangkut lah. Maksudnya menjangkiti satu sama lain. Sebab dia punya kontak rapat tu terlalu ramai. Terlalu ramai dan terlalu rapat. Itu definisi kontak rapat tu. Itulah. Dalam contoh yang lain, saya ingin katakan, kita juga pernah berhadapan dengan satu situasi. Saya harus sebutkan di sini supaya kita semua cakna tentang pematuhan SOP dan juga kepentingan untuk sentiasa peka terhadap protokol kesihatan. Iaitu, sekiranya pernah berlaku satu kes di mana ada individu yang dikatakan positif. Dia tak sedar dia positif. Betul. Pada ketika itu kadang-kadang kita tak ada simptom. Tak ada simptom. Dan dia positif. Dia dan isterinya pergi membeli belah ataupun pergi ke pusat membeli belah di sekitar daerah Seremban. Okey. Dan setelah pergi shopping, beli barang semua, lepas tu balik rumah, tiba-tiba demam, batuk.
besok tu jumpa doktor, rupa-rupanya didapati positif. Jadi apabila kes ini berlaku, pengesanan kontak dan juga pergerakan 14 hari itu dilakukan oleh pejabat kesihatan. Dia akan trace balik Dia ke akan belakang. trace ke belakang. So nampaklah pergerakan dia dalam bas, lepas itu pergi kat mall tertentu untuk pergi beli barang semua. Semua tu apabila kita kesan dan kita lakukan tracing, kita harus teliti dan jika ada keperluan kita harus melakukan saringan di lokasi-lokasi yang disinggahi oleh pasangan ini. Apa dapatan yang kita dapat daripada pengesanan kontak rapat yang dilakukan oleh pejabat kesihatan daerah tersebut? Of course, kita kena swab mereka yang kita kena pasti ada kontak rapat, kita pakaikan gelang pengawasan dan sebagainya. Tetapi keputusan swab tersebut adalah negatif. Itu membuktikan bahawa sekiranya seseorang individu itu bergejala dan positif, tetapi pergi ke tempat-tempat ataupun tempat-tempat awam, kita kata awam, dan tempat tersebut, lokasi tersebut termasuk individu yang positif dan bergejala itu adalah sentiasa mematuhi protokol kesihatan yang betul. Mengamalkan SOP. Pakai pelitup muka, kedua-duanya memakai pelitup muka. Apabila melangkah masuk ke pusat membeli belah tersebut, scan MySejahtera. Dapat tahu pergerakan dia. Apabila membuat transaksi di sesuatu mall ataupun pusat membeli belah, menggunakan e-pay, tiada cash transaction, tiada sebarang kontak, kita dapati alhamdulillah kesemua tempat-tempat yang disinggahi dan dilawati oleh pasangan ini semuanya negatif. Itu membuktikan sekiranya kita patuh SOP, kita sentiasa cakna dengan protokol kesihatan yang betul, pakai hand sanitizer, lepas tu kita tutup muka, yang pihak sebelah sana yang berurusan dengan kita pun pakai face mask, jaga jarak, kita boleh memutuskan rantaian COVID-19 ini. Betul, saya setuju tu Tuan. Maknanya kita sebenarnya sekarang ni dalam kehidupan norma baru kita ni, yang penting adalah diri kita sendiri. Betul. Vaksin terbaik tu adalah daripada kita. Yang mana kita lah yang mengawal penularan COVID-19 itu dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Betul. Kalau kita sentiasa amalkan SOP, insya-Allah jangkitan tu, kebarangkalian jangkitan tu adalah sangat rendah sebenarnya. Betul. Boleh saya cakap macam tu? Betul, betul. Dalam satu kajian sekiranya kita dua-dua pihak ataupun pembawa dan juga individu yang kita kontak tu dua-dua memakai pelitup muka, keboleh jangkitan itu menurun sehingga tahap 88%. Oh, banyak tu. Banyak. Berbanding jika tidak pakai, dia bertambah kepada 20% jadi 60 lebih. Jadi tinggi. Ataupun mungkin 50 lebih. Salah seorang pakai, lagilah kalau dua-dua tak pakai lagi tinggi keboleh jangkitan dia kan. Tapi kalau kita pakai ni tak boleh bercakap pula Tuan. Tapi kita memang kontak rapat Tuan, tak boleh buat apa. Baik, kita ulas balik berkenaan dengan PKPP dan PKPB tadi. Baik. Macam di Seremban sendiri, di Negeri Sembilan sendiri, kita dah lalui PKPP. Kita juga dah pernah lalui PKPD. Betul. Dan sekarang kita di Seremban dan PD, kita kembali kepada PKPB. Jadi kalau kita tengok sebenarnya SOP tu sentiasa berubah. Kalau macam, bukanlah sentiasa, maksud saya ada beberapa syarat-syarat tu dilonggarkan. Betul. Macam contoh sekarang, walaupun kita dalam tempoh PKPB, tapi kita boleh merentas daerah dan juga boleh merentas negeri. Jadi boleh Tuan jelaskan sebenarnya macam apakah perbezaan di antara PKPB, PKPD, PKPP? Kita pun dah banyak nak sebut, dah confused dah. Boleh Tuan jelaskan sikit untuk penonton kita? Okay. Sebenarnya penjelasan ataupun kita katakan perbezaan antara PKPB, PKPP dan juga PKPD itu sebenarnya telah dijelaskan sendiri oleh Fauziah sebenarnya. Dia dah bagi tahu dah apa kelonggaran dia, apa beza antara SOP sekarang dengan yang dulu. Sebenarnya itu menunjukkan kita sebenarnya kita dah prihatin. Betul. Kita ni apabila MKN mengumumkan sesuatu perintah kawalan pergerakan, kita tunggu yang hujung dia apa. Ya, betul. Perintah kawalan pergerakan apa? Situ. Bila dia kata PKPP, kita ada rasa macam lega sikitlah. Maksudnya kita tahu aktiviti sosial dah boleh. Aktiviti rekreasi dah boleh, dah boleh melancong. Tiba-tiba bila baru-baru ni kerajaan mengumumkan di Negeri Sembilan tiada lagi PKPB kecuali ada kecuali maka murunglah orang Seremban dan juga Port Dickson sebentar. Tetapi apabila disusuli dengan ada caveat ataupun pengecualian tertentu, iaitu rentas daerah dibenarkan.
tiada lagi had kapasiti individu di dalam sesebuah kenderaan. Okey. Kemudian boleh makan bersama-sama mengikut kapasiti ruang makan meja di restoran ataupun tempat makan tersebut dengan syarat ada penjarakan 1 meter antara meja. Jadi itu sebenarnya adalah keseimbangan yang cuba dilakukan oleh kerajaan dalam pada kita berusaha untuk mengawal gelombang COVID-19 terutamanya di kawasan-kawasan zon merah seperti di Seremban dan juga Port Dickson. Tapi dalam masa yang sama kita memberi sedikit kelonggaran dari segi pergerakan. Tetapi ada aktiviti-aktiviti tertentu seperti aktiviti sosial, seperti aktiviti rekreasi, macam majlis-majlis, keraian, semua tu kita masih hadkan. Tetapi dalam masa yang sama kita memberi kelonggaran yang agak luas juga macam kedai makan ataupun sektor ekonomi. Sebelum ni kalau di bawah PKPB sampai pukul 10 malam. Sekarang kita longgarkan sampai pukul 12 malam. Di kawasan PKPP boleh sampai pukul 2 pagi. Dah boleh bersenam, dah boleh berzumba, dah boleh naik basikal dan sebagainya. Cuma yang penting adalah keprihatinan kita. Contoh, kalaupun kita berada di kawasan PKPP ataupun di kawasan PKPB, protokol kesihatan ataupun self awareness tu harus kita titik beratkan. Sebagai contoh, kalau kita demam ataupun kita sakit, kita batuk, tetapi kita merasakan kita bebas untuk bergerak sebab kita berada di zon PKPP. Adakah adil untuk kita sembrono keluar dalam keadaan kita mengetahui kita tidak sihat? Untuk pergi membeli belah ataupun pergi berjalan-jalan ataupun pergi berekreasi, beriadah bersama anggota keluarga dan kawan-kawan. Sedangkan kita merasakan itu adalah lesen besar kepada kita sebab mukim ni PKPP ataupun daerah ini adalah hijau. PKPP aku boleh pergi. Tetapi sebenarnya keadaan kesihatan kita itu tidak mengizinkan, tetapi kita pergi. Itu yang berlaku di beberapa buah negeri termasuk juga di Negeri Sembilan. Kalau sebelum ini di daerah Jelebu ataupun daerah Jempol, kita bangga kerana daerah ini berjaya mengekalkan pergerakan tempoh 14 hari tanpa kes tu kosong. Tapi tiba-tiba ada kes. 1-2 kes. Ini kita katakan kes tempatan yang kita cuba kawal lah. Sebab kita rasa mungkin ada ketidakpatuhan dari segi SOP ataupun mungkin mereka kurang cakna ataupun mereka merasakan PKPP ini satu lesen untuk mereka bebas bergerak dan sebagainya lah. Dia sebenarnya tak kisah kita PKPP ke, PKPB ke, PKPD ke, tapi bertanggungjawatan diri kita sendiri tu kita perlu cakna. Dan patuh SOP tu wajib walau apa pun abjad dekat belakang tu. P ke B ke D ke, kita tetap kena ikut SOP. Baik tuan. Saya nak minta tuan kongsikan sikit macam kita punya penguatkuasaan. Apa beza penguatkuasaan semasa PKPB, masa PKPP? Kalau kita tengok macam dulu kita sangat banyak sekatan jalan raya, sekarang nampak dah berkurangan. Kawalan di sempadan pun saya rasa dah tak ada. So apakah yang penguatkuasaan dilaksanakan untuk dalam tempoh sekarang ni? Okey, itu saya kata tadi, apabila kerajaan mengumumkan kelonggaran, antara perkara-perkara yang dilonggarkan ataupun yang tiada dalam set ataupun standard SOP sebelum ini adalah tiada lagi SJR, Sekatan Jalan Raya. Kita kadang-kadang trauma dengan SJR ni kan. Dia kalau jumpa polis tu berdebar-debar walaupun tak buat salah. Tak buat salah tapi berdebar. Dia macam jatuh cinta tuan. Berdebar tu lain macam. Cinta pandang pertama lah. Dia kalau berdebar-debar nampak polis tu, lepas tu terus pakai face mask. Tu nampaklah salahnya tu kan. Sebab tak pakai face mask. Tapi dalam konteks sekarang ni, tiada lagi Sekatan Jalan Raya dikenakan di bawah tempoh PKPP dan juga PKPP dan juga PKPB. Tetapi kita beralih ataupun bergerak ke arah pematuhan SOP dan juga pemantauan terhadap penguatkuasaan dan juga pematuhan SOP di kawasan-kawasan yang kita dah kenal pasti, tidak mengamalkan SOP ataupun tumpuan ramai yang kita rasa berpotensi untuk berlakunya penularan sekiranya kita tidak melakukan pemantauan yang lebih aktif ataupun secara berkala lah. Contohnya sekarang ni kita lebih banyak menumpukan kepada premis-premis perniagaan, kepada tempat-tempat premis pejabat, kilang, supaya ada penguatkuasaan ataupun ada kesedaran untuk mematuhi SOP. Secara ringkasnya di Negeri Sembilan ni,
kita ada 7 daerah, lebih kurang ada 7 atau 8 PBT di seluruh negara, termasuk juga pasukan penguatkuasaan PDRM, juga ATM ataupun pejabat kesihatan ataupun jabatan kesihatan negeri. Secara purata setiap hari kita melaksanakan lebih kurang antara 2,500 sehingga ke 3,500 pemeriksaan premis. Maksudnya banyak tu. Banyak tu. Pemeriksaan ni kadang-kadang dia memadai dengan nasihat, advokasi. Kita lebih menekankan advokasi lah. Tapi kalau dah memang orang kata bega ambil kan, tak boleh nak dongan. Cakap tak dongan, cakap tak dongan, seligi pun tak jalan kan. Keluarlah compound tu. Dia bila keluar compound tu jangan salahkan kita punya tindakan penguatkuasaan tersebut. Betul. Sebab di Negeri Sembilan ni kita sangat menekankan tentang aspek advokasi dan juga nasihat. Tapi kalau kita pergi dah banyak kali kat tempat-tempat tertentu ni, kita masih dapat tak degil. patuh SOP kan, then bersiap sedialah untuk tindakan compound tersebut. Okey, okey, untuk penonton anda boleh bertanyakan soalan secara langsung di live kita di FB Jabatan Penerangan Negeri Sembilan. So sebentar lagi kita akan bacakan komen dan juga soalan-soalan anda. Dan baik, kita ada beberapa soalan sebenarnya sekarang, tapi kita nak tanya sikit pasal satu kes yang agak panas di Negeri Sembilan. Soalan yang panas sikit ni lah. Sebab saya rasa kalau kita tengok nama kluster-kluster kita ni macam rahsia gitu ya. Macam namanya elok-elok je, Taman Bunga, kluster bakti, sedap dengan nama haruan. Dengar tu macam tak ada kena-mengena dengan COVID kan. Kita tak boleh nak duga kat mana sebenarnya kes tu berlaku. Tapi satu kes di Seremban yang kita tahu yang meletup-letup angkanya, yang mungkin menimbulkan panik pada mereka yang tidak tahu tentang realiti sebenar, bagaimanakah penularan itu berlaku dan jangkitan itu berlaku. Jadi kita minta Tuan untuk jelaskan sedikitlah berkenaan dengan pelaksanaan PKPD di penjara Seremban yang kita tahu mereka juga kawan-kawan kita sebenarnya frontliner yang kita pun merasa sangat bimbanglah dengan kes yang berlaku di penjara, dan kita nak tahu apakah tindakan daripada pihak Tuan sendiri berkenaan dengan PKPD di sana. Baik. Okey, berkenaan tentang PKPD penjara Seremban ataupun PKPD penjara dan kuartus penjara di Seremban. Di Negeri Sembilan setakat ni saya boleh katakan jika kita melaksanakan PKPD itu membuktikan ataupun menunjukkan penilaian risiko yang dilaksanakan oleh Jabatan Kesihatan Negeri melalui pejabat kesihatan daerah tu menunjukkan potensi kebolehjangkitan atau kadar kebolehjangkitan sesuatu virus itu adalah sangat tinggi. Dan kita harus melaksanakan fasa containment ataupun fasa pencegahan dengan menguatkuasakan PKPD. Betul. Di Negeri Sembilan kita pernah ada 2 lah PKPD termasuk di penjara Seremban ni. Yang pertama dulu dinilai. Yang pertama dinilai. Itu kluster kaya. Ya, kluster kaya. Kluster kaya pekerja asing. Dia metodologi, konsep dan kaedah adalah sama, di mana total lockdown istilah dia. Maksudnya di penjara Seremban sama seperti mana kita laksanakan di Nilai, PKPD Nilai. Di Seremban ni kita laksanakan PKPD secara bersasar, bersifat lockdown. Maksudnya kita tutup penjara itu terus dan kita laksanakan saringan menyeluruh. Dia bermula dengan saringan bersasar di peringkat awal untuk membuktikan terdapat jangkitan. Setelah kita kena pasti terdapat jangkitan, kita tengok pula pola jangkitan tersebut. Dia ada istilah-istilah dia bila kita buat analisis bersama-sama dengan Jabatan Kesihatan, dengan PKD, kita bentang dalam kita punya forum Jawatankuasa Kerja Keselamatan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Menteri Besar. Kita berpandukan kepada city value. City value sesuatu individu yang telah dijangkiti. City value ni adalah kita katakan kadar kebolehjangkitan sesuatu virus tersebut pada seseorang individu yang telah dijangkiti. Sekiranya city value dia rendah, kadar kebolehjangkitan ni sangat tinggi dan menunjukkan virus itu masih baru berlaku. Jadi tindakan ini adalah membuktikan bahawa kita perlu melaksanakan daripada saringan bersasar tersebut, kita dapati ada potensi yang ia boleh menular dan merebak dengan lebih pantas dan dia boleh menjangkiti dengan lebih rapid. Jadi kita putuskan untuk laksanakan tindakan saringan menyeluruh. Menyeluruh tu walaupun pada peringkat awal individu positif yang dijangkiti ini di kalangan mungkin banduan tersebut, tetapi kebimbangan kita adalah petugas-petugas penjara juga mungkin ada hubungan
dari segi kawalan ataupun dari segi pergerakan banduan ini mungkin ada kontak. Jadi kita bimbang jika berlaku penularan tempatan di kalangan petugas-petugas penjara sehingga menjangkiti ahli keluarga mereka yang tinggal di kuartus penjara. Jadi tindakan itu bila kita laksanakan saringan bersasar menyeluruh, kita merasakan yang kita perlu tutup sementara ataupun kita perlu, sebab di penjara Seremban ni dia punya anggota ataupun bilangan penghuni dia ramai. Sangat besar. Kita laksanakan hampir 1,800 saringan menyeluruh. Jadi sekiranya kita melaksanakan PKPB atau kita mungkin memberi peluang untuk ada kebebasan bergerak itu, bagaimana jika berlaku pula potensi penularan tempatan keluar daripada kawasan penjara. Jadi itu tindakan yang telah diputuskan oleh kerajaan negeri dan kita angkat syur ini dalam sidang khas MKN supaya kita melaksanakan PKPD. Kelebihan PKPD ni adalah apabila kita laksanakan total lockdown, saringan tu kita boleh buat secara komprehensif di dalam kawasan penjara. Malah untuk penjara Seremban, kita set up apa yang kita namakan sebagai pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 risiko rendah di dalam kawasan penjara. Oh, di kawasan penjara sendiri ada pusat rawatan. Baik. Kita establish kat dalam tu. Oh, okay. Maksudnya kita naikkan markitan tertutup, fully aircon, yang boleh menempatkan lebih kurang dalam 200 katil, kapasiti katil untuk melaksanakan sekiranya mereka ini positif dan tidak bergejala ataupun bergejala ringan. Kita boleh buat rawatan kepada banduan-banduan ini dalam kawasan penjara tersebut. Tak perlulah ada pergerakan sampai nak kena pindahkan ke pusat kuarantin di luar ataupun kita kena bawa ke hospital terdekat untuk rawatan. Memadai untuk dirawat di dalam kompaun penjara, tetapi setup dia adalah kita establish PKRC yang kita katakan tadi itu di dalam PKRC, tersebut. Pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah, kita namakan dia PKRC. Kita panggil petugas kesihatan untuk berada kat dalam tu dan juga merawat pesakit-pesakit ataupun banduan-banduan ini. Okey Tuan, saya rasa panjang lebar penjelasan tu. Penjelasan tu sangat panjang lebar. Tapi nampaknya penjelasan Tuan ni memang buat kita rasa betul lah angka bukan realiti. Tapi walau apa pun penjelasan yang diberikan, SOP tetap kena patuhi. Jangan kita dah sedap hati kita lupa SOP pula kan? Betul, betul. Baik Tuan, sebelum kita baca komen-komen dan juga pandangan daripada penonton, kita ada video selingan. So kita saksikan dulu video. Ramainya yang ingkar PKP, banyak kita rugi ni tahu. Kena bayar denda, rugi. Kes naik, rugi. Masa, tenaga, rugi. Kita rugi, semua rugi. Patuh arahan. Kalau duduk rumah, lagi bagus. Bantu petugas barisan hadapan kita, okey? Ingat, amal 3W. Wash, wear, warn. Dan elak 3S. Tempat sesak, tempat sempit, sembang dekat-dekat. Jangan leka, terus waspada. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan
Baik, kita kembali semula dengan topik kita COVID-19 angka bukan realiti. Mari kita sama-sama baca pula soalan daripada penonton kita ya. Nampaknya menarik topik kita pada hari ini tuan. Tapi saya rasa mungkin penonton sebenarnya dah banyak faham juga sebab tuan punya penjelasan memang panjang lebar dan juga jelas. Kita memang soalan tu kadang-kadang tak sempat tanya lagi tuan dah jawab. Memang kita panggil orang yang tepat hari ni. Jadi kita moderator pun tak payah banyak cakap. Tuan kita dah explain everything. Baik, tapi tak apa kita baca begini. Soalan daripada Nurhazan binti Abdullah ya. Apakah pandangan tuan tentang segelintir masyarakat yang amat paranoid terhadap COVID-19? Walaupun SOP telah dikeluarkan oleh MKN sebagai panduan untuk menghindari jangkitan. Okey, maknanya persoalan berkenaan dengan masyarakat yang paranoid sangat ni. Macam kalau kita tengok dalam Facebook tu ada satu grup cuti-cuti Malaysia. Dia bila dah sempadan dah buka orang pun tanya bagi cadangan tempat nak bercuti. Dia pun jawab soalan dia alam barzah lah, lubang kubur lah. Itu grup cuti. Kau nak pergi alam barzah tak payah duduk di situ. Orang tanya dia marah. Jadi kita nampak segelintir masyarakat ni walaupun sebenarnya kerajaan dah beri kelonggaran. Kita faham. Kita kalau nak melancong pun melanconglah dengan bertanggungjawab iaitu mematuhi SOP. Betul. Sebab kita kena support juga ekonomi negara kan betul. Tapi masih ada segelintir masyarakat yang sangat paranoid ni saya nak sebut pun susah. Dan dia memberi kesan kepada orang lain sebenarnya tuan. Okey, macam mana tuan rasa kita nak hadapi mereka ni? Okey. Menarik soalan ni kan. Bila kita kata pasal paranoid ni, dia stigma paranoid ni dia contagious juga sebenarnya. Dia macam COVID juga, dia boleh berjangkit kan. Bila kita indoktrinasi itu, bila kita momok-momokkan dengan paranoia ini, masyarakat akan jadi takut ataupun masyarakat mungkin rasa insecure. Tapi saya suka nak jawab soalan tu dengan soalan. Okey, baik. Kadang-kadang kita kena lontarkan benda-benda macam tu baru orang faham kan. Tapi soalan saya mudah. Soalan tuan tu saya tak perlu jawab kan? Tanya penonton kan betul? Tanya penonton, jawab dalam hati. Okey, baik. Lepas tu saya jawab balik soalan saya. Okey, baik. Soalan dia mudah. Kalau nak kata pasal paranoia tadi, saya akan tanya balik dengan soalan begini. Kalau saya tanya seseorang individu, kereta ada berapa tayar? Saya jawablah 4. 4. Okay. Dalam prinsip asas kita tahu kereta tu ada 4. Tapi bagi kelompok-kelompok yang mungkin paranoia ataupun kelompok yang merasakan mereka ini berada dalam dimensi yang lain, dia akan jawab macam ni. Kereta ada 5 tayar. Sebab campur tayar spare. Kita campur tayar spare, betul-betul. Lepas tu ada satu lagi kelompok akan jawab kereta ada 2 tayar. Sebab kalau kita tengok daripada sisi kereta tersebut. Betul. Kalau kita tengok daripada topi, 2 lah tayar nampak. Betul. Lepas tu kalau seorang lagi jawab, tak, kereta tak ada tayar. Okay. Kita kata macam mana kereta tak ada tayar? Sebab kalau kau pandang daripada atas, kau nampak bumbung je, tayar tak nampak. Okay. Menunjukkan kerajaan telah menyediakan SOP. SOP itu adalah panduan yang mengatakan kereta ada 4 tayar. Tetapi apabila kita terjemahkan SOP ataupun bila kita membaca SOP ini, kita merasakan terjemahan kita berbeza ataupun kita merasakan SOP ini terlalu rigid untuk saya ikuti. Macam tak nak keluar rumah lah sebab dia kata jangan keluar jika tiada keperluan. Padahal borang dah habis dah kat rumah tu. Kan? Susu dah tak ada. Tinggal biskut je hari-hari masak biskut untuk anak macam mana kan. Keluarlah rumah jika ada keperluan. Lepas tu baru sedar borang habis pukul malamnya aku dah boleh. Pukul 1 baru nak keluar rumah di kawasan PKPB. Benda-benda macam ni yang saya kata kita kena cakna. Paranoid itu tidak salah tetapi dia perlu ada batasan yang batasan yang halus. Antara mengamalkan SOP, protokol kesihatan yang betul dan juga berhadapan dengan pandemik ini. Kita harus sedar yang kita selepas ini akan hidup dengan COVID ini di sekeliling kita. Memang adalah yang cakap bila kita katakan macam tadilah kereta ada berapa tayar tu kan. Memang ada yang akan cakap macam ni. Dia kata bila ada falsafah atau pendapat yang mengatakan COVID ni dia macam influenza. Dia macam H1N1. Dia macam HIV AIDS. Dia ada. Tapi untuk influenza, HIV AIDS ataupun H1N1 ni, kita tahu benda tu ada tapi kita tak pernah kisah sebab kita tak nak poi pun dekat dia. Kan? Kalau takkanlah kita nak buat sesuatu yang menyebabkan kita boleh dijangkiti virus HIV AIDS, betul tak? Betul. Samalah, takkan kita nak pergi ke kawasan yang ada potensi outbreak H1N1 kat situ. Tapi COVID ni sebab dia tak nampak. Dia ada di sekeliling kita.
the only way to combat COVID ni ataupun the only way to mitigate adalah pematuhan SOP. Betul. Jadi kita tak perlu takut, kita harus sedar yang kita hidup, bangun tidur, buka mata, COVID tu dah ada dah sebelah kita kan. Kalau kita tersentuh orang yang positif memang dapat lah kan. Tapi kalau home quarantine, house quarantine, sebenarnya mungkin orang yang dikuarantin di rumah bersama dengan kita itu sebenarnya dia positif. Tapi jika sokongan sosial di rumah tersebut bagus, contoh dia ada bilik dia sendiri, walaupun orang tu sebenarnya positif, bila dia kuarantin tu rupanya dia positif, tapi dia tak bercampur pun dengan kita. Nak makan kita letak je. Betul, kat luar pintu dia pun buka, ambil. Dapatlah rasa makan dalam bilik Dapatlah kan. masuk dalam bilik, aircon dalam bilik, cuma kena keluar bilik air lah. Kalau bilik tu ada bilik air lagi bagus. Lagi bagus. Duduk sampai 14 hari dalam tu kan. Sekarang ni kerajaan dah longgarkan lagi. 10 hari je. 10 hari, untuk betul. tempoh kuarantin. Sebab kita rasa kita kena hidup dengan COVID ini dan kita rasa negara-negara lain pun dah mula buat kajian dan nampak tempoh kuarantin ni boleh disingkatkan dan kita rasa towards the end kadar kebolehjangkitan virus tu dah makin rendah. Betul. Bagi saya paranoid ni tak salah. Kita salah. berhati-hati, sentiasa Betul. berhati-hati. Tapi cuma satu pesanan kepada masyarakat kita di luar sana, yakinlah dengan apa yang kerajaan dah buat. Betul. Okey, kita ada pakar kita ada doktor, kita ada frontliner kita yang sentiasa berusaha untuk memastikan COVID ini trend dia menurun. Betul. Tapi bila golongan-golongan yang paranoid ini menambah-nambah SOP yang tak ada, dia jadi menyukarkan kita dalam kehidupan seharian sebenarnya. Betul. Sebab saya rasa kita akan hidup dengan COVID-19 ini dalam jangka masa yang agak lama lagi. Betul. Kalau kita tak ada pilihan, kita sebenarnya tak ada pilihan untuk adapt dengan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dan mereka yang buat SOP ini bukanlah sembarangan orang. Dan SOP ini dibuat juga bukan sehari dua. Betul. Pelbagai kajian telah dilaksanakan sebelum SOP itu sendiri dibuat dan dibentuk oleh kerajaan sebelum kita hebahkan kepada masyarakat. Jadi yakinlah dengan SOP yang kita dah buat tu ya. Betul. Baik tuan. Kalau kita tengok ya dekat Negeri Sembilan ni, kita ada banyak juga kes yang melibatkan pekerja asing. Dan bila bagi saya pekerja asing ini adalah satu isu yang agak sensitif ya, sejak dulu sehingga sekarang. Dan apabila COVID-19 itu sendiri banyak penularannya di kalangan pekerja asing. Kita terdengar berbagai-bagai suara-suara yang tidak sedap didengari lah dan mengaitkan isu-isu semasa dulu. Tiba-tiba tak ada kena-mengena pun dia orang kaitkan dengan pekerja asing ni. Kalau di Negeri Sembilan sendiri tengok macam mana, apakah tindakan kerajaan negeri sebenarnya untuk menangani penularan ni? Baik. Di Negeri Sembilan ini, cabaran ataupun kaedah kita menangani COVID-19 ni, saya boleh katakan sangat dinamik. Dia pendekatan yang digunakan oleh kerajaan negeri untuk mendepani COVID-19, khususnya yang melibatkan warga asing ini, pekerja warga asing ni sebenarnya dia bukanlah bersifat one size fit all. Dia bukan acuannya kalau warga asing pakai acuan ni kan. Asal warga asing dia PKPD. Tak. Terbukti apabila kita melaksanakan dua kaedah mitigasi yang berbeza. Contoh apabila kluster kaya kita laksanakan PKPD. Tapi kalau kita perasan untuk kluster cergas yang kalau kita tengok tadi yang saya nyatakan awal-awal angka dia sampai 1,700 lebih tu tak ada PKPD. Tetapi pada ketika itu kita dapati banyak stigma masyarakat setempat khususnya mereka-mereka yang berada dalam kawasan lokaliti kluster cergas ini merasa sangat insecure ataupun sangat paranoid dengan tindakan-tindakan kerajaan yang merasakan macam kita tidak melakukan apa-apa langkah-langkah kawalan dan pencegahan terhadap mereka di kelompok warga asing ni. Kita dapati di MKN, di page MKN ataupun di kita punya dihujani dengan panggilan telefon yang bertanyakan bila nak PKPD kawasan ni. Bila nak buat PKPD Ini tempat adalah ni. contoh yang paranoid tadi lah. Sedangkan saya nak sentuh sikit tentang kawalan ataupun kaedah mitigasi yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri sewaktu kita berdepan dengan kluster cergas ni. Sebenarnya apabila kita menyaring keseluruhan pekerja kilang tersebut, di yang kita katakan ada 5 atau 6 kilang yang kita kata berkait dalam kluster cergas ini, langkah pertama yang kita buat, kita shutdown kilang tersebut. Apabila kita shutdown kilang tersebut, pekerja-pekerja warga asing ini kita dah kenal pasti. Itu bagusnya kita punya petugas di lapangan, frontliners kita, petugas di lapangan, tahap analisa yang kita lakukan sehingga kita kenal pasti di mana lokaliti ataupun tempat tinggal pekerja-pekerja ini. Walaupun mereka tinggal di kawasan taman yang sama dengan penduduk mungkin di kawasan lokaliti tersebut, tetapi kita dah kenal pasti. Kita dah dapat kenal pasti lebih kurang dalam ada 100 lebih rumah
yang melibatkan pekerja warga asing ini, dan apabila kita buat saringan, mereka ini dipakaikan gelang pengawasan dan kita kawal anggota penguatkuasa, PDRM, petugas kesihatan, rela akan melakukan kawalan secara strategik di kawasan rumah-rumah pekerja asing ini. Bagi mereka-mereka yang telah kita buat saringan dan kita dapati positif, kita keluarkan daripada lokaliti tersebut. Kenapa? Sebab kita takut ada potensi untuk menular di kalangan masyarakat setempat. Yang saya kata tadi sporadik itu. Tetapi terbukti langkah kawalan yang kita ambil adalah tepat. Sebab tidak ada bukti berlakunya penularan kes tempatan yang datangnya daripada kluster-kluster pekerja asing ini, kecuali dalam kluster yang melibatkan pekerja warga asing ini, dalam kilang tersebut ada juga pekerja warga negara di dalamnya. Yang apabila kita saring, kita swab, kita pakaikan gelang pengawasan, kita berikan house quarantine order ataupun kita perintah pengawasan di rumah. Unfortunately mereka ini positif dan menjangkiti ahli keluarga yang lain. Tapi dia berakhir setakat itu. Maksudnya kita kuarantin dia di rumah, mungkin social support system di rumah tu agak kurang, ada percampuran, mungkin berlaku transmisi jangkitan dalam rumah tersebut, tapi dia berakhir setakat itu. Sebab senang je, kalau dia positif kita angkut pergi pusat kuarantin ataupun kalau positif kita bawa ke hospital untuk rawatan, ataupun kalau kita rasa kawasan rumah tersebut apabila kita buat analisa risiko tiada sokongan sosial yang baik, macam contoh tak ada bilik untuk dia kuarantin, bilik air kongsi, jadi kita keluarkan dan kita pindahkan ke pusat kuarantin. Sama juga dengan majikan-majikan pekerja asing ini, apabila kita dapati kebanyakan pekerja kilang ini positif dan kita arahkan dia untuk tutup kilang, dalam masa sama kita buat perundingan dengan pihak majikan supaya bayangkan ya, kalau ada 1,700 positif, kat mana kita nak letakkan mereka ni? Betul. Pusat kuarantin kita mungkin tak mampu menampung kapasiti seramai atau sebesar itu. Jadi kita ada hubungan yang baik dengan pihak majikan, di mana pihak majikan bersetuju untuk sebahagian daripada mereka-mereka ini kita pindahkan, kita keluarkan daripada kawasan setempat tersebut untuk meredakan kebimbangan komuniti lah. Kan kata ramai sangat positif kat Tompek ni kan. Apa jadi kat tempat taman ni kan. Risau tu. Kita keluarkan mereka dan kita tempatkan mereka di kawasan hotel-hotel di sekitar Seremban yang kita wartakan sebagai pusat kuarantin ataupun pusat rawatan COVID risiko rendah. Itu kita kata situasi menang-menang sebab pada ketika perintah PKPB dulu, hotel-hotel ni tak ada bisnes. Betul. Mereka tak boleh menerima sebarang mais, tak boleh menerima sebarang kursus ataupun tetamu disebabkan perintah PKPB. Jadi situasi menang-menang itu boleh terjadi apabila pihak hotel bersedia untuk menjadikan keseluruhan hotel tersebut sebagai pusat kuarantin bagi pekerja-pekerja warga asing ini, dan kos tersebut ditanggung pula oleh pihak majikan, dan dalam masa yang sama komuniti setempat merasa agak lega apabila melihat berbas-bas keluar daripada kawasan tersebut Dan rasa selamat lah. Rasa selamat. Tapi kadang-kadang itulah yang kita kata kereta ada berapa tayar tu, bila tengok banyak bas tu fikir lain pula. Padahal bila kita keluarkan sepatutnya itu meredakan kebimbangan mereka-mereka ini. Sebab tu saya katakan dia bukan bersifat one size fit all. Sebab dinilai kita buat PKPD, tetapi di Seremban untuk kelas cergas kita tak putuskan untuk laksanakan PKPD. Begitu juga di Asofa sebelum ni kan, kita tak laksanakan PKPD, betul kan? Itulah saya katakan tadi, kita punya paranoid tu kena bertempat. Sebab kita punya petugas Barisan Hadapan, MKN sendiri, polis, semua pihak terlibat PKD, terutamanya kita bicarakan tentang di Negeri Sembilan, saya nampak sangat proaktif dan kita sangat cepat bertindak. Saya tengok dalam Negeri Sembilan walaupun kes dia agak tinggi bagi kes tertentu, tapi sebenarnya ia adalah terkawal seperti yang kita katakan tadi, angka bukan realiti. Baik tuan, kita baca lagi soalan daripada penonton ya. Baik. Okey, soalannya, hai, saya nak tanya daripada Mak Cik Kia. Mak Cik Kia yang dapat banyak hari tu dapat apa? Dapat macam-macam Mak Cik Kia ni hari tu. Tapi ada juga soalan dia. Kalau border dah buka, macam mana government nak kawal kemasukan orang luar untuk elakkan COVID ini menular di Malaysia? Rasa border kita belum buka tuan, tapi mungkin tuan boleh jawab sedikit lah. Maknanya kita dah tahu dah apa kita punya SOP di kawasan border ni. Prinsip asas dia masih terpakai, masih sama. Saya rasa buat masa sekarang ni mana-mana kerajaan di seluruh dunia pun masih agak berhati-hati untuk menerima kemasukan pelancong luar ataupun warga luar untuk datang ke negara.
terutamanya negara kita Malaysia lah. Kadang-kadang kaedah tu kita tak perlu sebut pun border melibatkan warga orang luar, pelancong luar negara ataupun dia negara luar. Di KLIA itu sendiri untuk menerima kedatangan warga daripada Sabah dan Sarawak pun langkah mitigasi ataupun SOP dia masih sama. Macam contoh kalau kita nak keluar negara ataupun orang Sabah nak datang sini, Sarawak nak datang sini, kena swab dulu. Kena pastikan macam sekarang ni 3 hari sebelum terbang, 3 hari sebelum datang ke Semenanjung ataupun ke Sabah Sarawak, hendaklah melaksanakan ataupun melakukan swab test dan dapatkan keputusan supaya apabila sampai touchdown kita tunjuk result dia tu, dan selepas sampai kena buat swab sekali lagi untuk membuktikan yang daripada ketibaan sampailah daripada pelepasan sampai ketibaan tu adalah clear lah, maksudnya negatif daripada COVID. Sebab kadang-kadang kita harus faham kita tak nak berlaku import case. Kita bimbang import case lah, import case A. Kategori A ni yang luar negara kan. Kadang-kadang sebenarnya kalau tak patut SOP, import B pun boleh berlaku. Betul. Dalam negeri daripada Sabah ataupun daripada Sarawak datang ke Semenanjung pun boleh berlaku dan sebaliknya. Tapi saya rasa langkah kawalan ataupun tindakan proaktif yang diambil oleh kerajaan setakat ini adalah berkesan, dan saya rasa sekiranya seluruh rakyat di serata dunia ni mematuhi SOP, cakna dengan dasar atau polisi negara-negara tersebut, yang paling penting pastikan sihat baru travel. Betul. InsyaAllah kita boleh kawal. Macam kita katakan daripada awal tadilah, sebenarnya yang penting diri kita sendiri. Betul. Kita tahu Barisan Hadapan kita, kerajaan sendiri sangat prihatin dan pelbagai langkah telah diambil. Betul. Tapi kalau kita sendiri tak patuh pada SOP ni, buatlah macam mana pun dia tak akan menjadi. Betul. Betul Tuan? Betul. Baik, kita terus ke soalan yang selanjutnya daripada penonton kita, daripada Syaz Haris. Tuan, apakah tahap kesiapsiagaan negeri sekiranya ada penularan berlaku di daerah lain, contoh seperti Kuala Pilah, Jelebu dan daerah-daerah yang hijau ni lah maksud beliau. Baik. Macam mana tu? Tuan? Okay. Macam mana kita punya kesiapsiagaan tu? Okey, yang tu saya kena balik pada asal tadi yang kata-kata angka bukan realiti tu. Baik. Di Negeri Sembilan ini pun saya katakan tadi pun Fauziah dah bagi acknowledgement ataupun recognition kepada kita punya petugas Barisan Hadapan. Dan saya juga nak ambil kesempatan di sini untuk maklumkan kepada semua rakyat ataupun warga di Negeri Sembilan bahawa pasukan, kita katakan pasukan COVID-19 di Negeri Sembilan yang terdiri daripada frontliners, kepimpinan kerajaan negeri sampailah ke kerajaan persekutuan, kita sangat cakna dan sangat bersiap siaga dari segi potensi sekiranya berlaku penularan kes yang agak besar hingga melibatkan daerah-daerah lain. Untuk tarikh sehingga hari ini, kita ada 5 stesen kuarantin di Negeri Sembilan dan kita ada 2 PKRC, iaitu Pusat Kuarantin dan Rawatan Risiko Rendah untuk merawat COVID-19 di Negeri Sembilan. Dengan kapasiti, kalau pusat stesen kuarantin kita tu kita ada lebih kurang sampai dekat 1000 katil. Dan kalau untuk PKRC kita ada lebih kurang dalam 900 katil untuk menampung sekiranya berlaku kes-kes positif COVID. Dia datang dengan package sebenarnya. Kalau kita banyak buat saringan, dia akan datang kepada 2 konteks yang berbeza. Contoh, saya saring 100, positif 10. Apa yang kita dapat daripada angka ini? Bermaksud 90 harus diberi gelang pengawasan ataupun quarantine order, dan 10 lagi perlu dimasukkan ke hospital untuk dirawat. Jadi makin besar kita saring, makin banyaklah kita perlu bersedia dengan kita punya kapasiti pusat kuarantin dan juga kita punya hospital untuk merawat. Setakat ini Hospital Tuanku Jaafar, Hospital Rembau dan Hospital Tampin kita dah wartakan ataupun kita dah bersedia untuk merawat pesakit-pesakit positif COVID, dan kita ada macam saya sebutkan tadi 5 pusat kuarantin, stesen kuarantin, dan kita ada lagi 2 PKRC untuk merawat. Jadi saya rasa di Negeri Sembilan sekiranya kita sentiasa cakna, saya boleh katakan di daerah-daerah lain ni kita cuba kawal. Setakat 1-2 kuning tu insya-Allah kita boleh rawat dan kita boleh kawal di daerah tersebut. Tetapi sekiranya berlaku lonjakan kes yang sangat besar, kita yakin kita boleh tampung dan kita boleh tangani di peringkat negeri dengan persiapan atau kesiapsiagaan pasukan Barisan Hadapan kita. Baik Tuan. Nampaknya jelas tadi yang
Dijelaskan oleh Tuan tadi, maknanya soalan tadi dijawab dengan jelas. Saya rasa macam saya nak cakap tadi, bukan tak perlu bimbang, perlu. Tapi ada batasan, kita ada limitasi kita punya kebimbangan tadi. Saya nak baca lagi satu soalan boleh? Okey, lagi satu soalan sebab saya rasa soalan ni agak menarik. Okey. Ada dua sebenarnya yang saya rasa, tapi mungkin Tuan boleh jawab dengan tidak begitu... Saya rangkumkan kot. Rangkumkanlah. Okey, soalan pertama daripada Jin Saha Shimashita. Ni orang Jepun ke mana ni tanya soalan ni. Apakah pandangan Tuan mengenai herd immunity? Dan lagi satu daripada Muhammad Nasrul Haq bin Abdul Hamid. Menurut pandangan Tuan, bagaimana cara untuk masyarakat supaya sentiasa mematuhi dan membudayakan SOP norma baharu di mana terdapat segelintir masyarakat ada yang mengabaikan SOP, khususnya mereka yang berada di zon hijau. Maknanya tadilah kita yang Tuan bagi tahu tadi, kat zon hijau ni masih ada yang rasa macam tak apa. Kita selamat. Kebertanggungjawapan dia kurang. Jadi macam mana Tuan? Yang tadi mula-mula tu apa? Herd immunity? Herd immunity, ya. Herd ke herbs? Dia tulis kat sini herd. HERD immunity. Baik. Okey. HERD. Maksudnya ni lah apa immunity setempat lah. Ya. Baik. Dia kalau saya rangkumkanlah kedua-dua tu kan, sebenarnya caknanya kita di salah satu kawasan itu bergantung kepada diri kita sendiri. Kita apabila kita berada di kawasan hijau, kadang-kadang kita terleka atau kita berkomplesen sebab kita rasa kita dah dapat kebebasan atau kelonggaran tersebut. Kita rasa apabila, sebagai contoh, apabila kerajaan memberi kebenaran ataupun kebenaran rentas negeri, walaupun dia di kawasan PKPB ataupun di kawasan PKPD, kita dah mula balik kampung. Apabila kita balik kampung ni, sebelum ini pun Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan pun pernah bagi pesanan yang kata jangan terlalu gembira sangat balik ke kampung untuk bertemu saudara mara, sahabat anda, ahli keluarga yang lain, tetapi hendaklah berpada-pada dan sentiasa memastikan SOP dipatuhi. Di kawasan hijau ni, kawasan itu adalah hijau, tetapi sekiranya kita adalah pembawanya, kitalah yang menjadi punca kepada kawasan tersebut bertukar menjadi kuning ataupun menjadi merah. Betul? Sebab macam saya katakan tadi, bila kita rasa diri kita bergejala, apabila kita merasakan diri kita ada simptom, kita hendaklah bertanggungjawab walaupun kita berada di kawasan hijau. Itu bukan lesen untuk kita bergerak bebas kerana kita ada tanggungjawab dan peranan kita sendiri. Usaha untuk melandaikan lengkuk COVID-19 ni bukan terletak di inisiatif ataupun usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Kalau kita semua perasan, apa yang kita lakukan sekarang ni bersifat pembendungan dan bersifat mitigasi. SOP itu sendiri adalah satu kawalan ataupun satu kita kata rukun lah. Kalau kita patuh SOP, kawasan ini akan kekal hijau. Jika kita tidak patuh SOP, berlaku penularan ataupun berlaku transmisi kes-kes COVID ini, maka terpaksalah kerajaan bergerak untuk melaksanakan PKPD, melaksanakan PKRC, melaksanakan kita katakan rawatan dan sebagainya. Dan semua ini tidak datang percuma. Betul. Kerajaan kena menampung kos yang sangat besar untuk merawat. Kadang-kadang ialah bila dia positif, ada yang tidak bergejala sebenarnya. Tetapi protokol kesihatan menetapkan mereka ini perlu diasingkan dan perlu dirawat. Itu semua melibatkan kos yang sangat besar. Jadi kesiapsiagaan ataupun caknanya kita terhadap protokol kesihatan kendiri dengan mematuhi SOP itulah dia punya kita kata azimat yang paling mujarab sebenarnya. Sebenarnya patuh SOP itu yang paling penting. Betul. Sebenarnya. Okey. Sebenarnya kita dah lebih sebenarnya 1 jam Tuan. Tapi kan saya minta maaf, saya nak baca satu soalan lagi. Sebab saya tanya, ini soalan tapi saya rasa pendek je jawapan Tuan, cuma bila masyarakat ni dia ada kegusaran kat dalam hati dia kan. Baik. Cuma dia tanya senang je. Nurul Razia Abdul Rahman dia tanya, "Hi, is it possible if business premises like kedai mamak open 24 hours after this? Is it possible di Negeri Sembilan sendiri?" Buat masa sekarang ni sebenarnya kita just ikut sahaja SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kalau di kawasan hijau tu dia dah bergerak sampai pukul 2 pagi. Tapi saya selalu nyatakan di sini janganlah itu dijadikan lesen. Betul. Kadang-kadang premis perniagaan ni kita kena faham, dia ada lesen PBT, dia ada waktu operasi. Betul. Janganlah sebelum ni waktu operasi dia tutup pukul 12 malam, bila dia berada di kawasan hijau tiba-tiba nak buka pukul 2 pagi kan. Betul. Tapi hakikat nanti pada satu masa selepas 1 Januari 2021, PKPP akan berakhir pada 31 Disember.
melangkah ke hadapan, apakah PKP-nya pada tahun 1/1/2021. Kemungkinan kita tak tahu, tapi sekiranya kita kena berasimilasi dengan COVID-19 ini, mungkin betul kedai mamak boleh buka 24 jam, tapi tak mustahil kedai mamak itu ataupun pekerja itu semua pakai PPE. Kalau kawasan tu merah, betul. contoh, mungkin ada SOP yang mengatakan kalau kawasan tu merah, tapi sektor ekonomi dibenarkan beroperasi, pakailah PPE level 2, semua biru kan. Kita tak tahu, tapi sekiranya itu yang dikendaki oleh masyarakat dan ada pematuhan SOP atau ada kawalan-kawalan dia, kita mungkin laksanakan sebab kita tak nak terbelenggu dengan COVID-19 ini sehingga menyekat aktiviti-aktiviti ekonomi. Yalah. Tapi keyword dia macam biasalah, saya akan kata patuh SOP. Betul. Sebenarnya apa pun yang kita lakukan, yang penting again patuh SOP. Betul. Dan saya nampak sebenarnya daripada aktiviti turun padang yang dilaksanakan oleh Jabatan Penerangan Negeri Sembilan sendiri, kita nampak rakyat Negeri Sembilan ini sebenarnya agak okey lah, bagi saya okey dalam mematuhi SOP. Dan macam Puan cakap tadi, sejak daripada awal tadi kita kata kes penurunan COVID di Negeri Sembilan sendiri bukanlah berlaku secara random. Betul. Yang mana mungkin ia sebenarnya dapat mengurangkan perasaan paranoid daripada penonton kita. Dan sedikit pesanan Tuan kepada seluruh rakyat Negeri Sembilan, apakah pesanan daripada Pengarah Keselamatan Negeri, Majlis Keselamatan Negara Negeri Sembilan sendiri? Ni dia orang yang penting sangat kat Negeri Sembilan ni. Okey, kita dengar sendiri daripada Tuan. Apa pesanannya? Dia nak suruh bagi pesanan tapi macam marah. Bukan marah, maknanya tegas. Baik. Dia sebenarnya pesanan tu dah bermula seawal minit pertama saya ke udara tadi. Betul. Saya dah ratibkan benda ni, kalau saya kira mungkin lebih 18 kali lah kot. Betul. Pesanannya mudah. Saya harap kita semua cakna dan sentiasa peka kepada protokol kesihatan yang betul. Dalam konteks kami di MKN dan juga mungkin barisan frontliners, sentiasalah mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Kita sedar yang kita akan hidup dengan wabak ataupun pandemik ini untuk satu tempoh masa yang agak panjang. Peranan kita selaku individu atau unit yang kecil ini, dalam individu ini, memainkan peranan yang sangat besar. Pesanan saya lebih bersifat empati lah. Kalau saya kata tadi patuh SOP, jaga protokol kesihatan. Empati saya adalah supaya kita semua di luar sana menyorot sejenak pengorbanan ataupun kerja buat yang telah dilakukan oleh kita punya frontliners. Betul. Mereka ni tak pernah cuti. Betul. Daripada mula wabak ini berlaku sehinggalah sekarang, kalau kita tanya doktor, nurses kita, anggota petugas keselamatan, PDRM, ATM, rela, APM dan sebagainya, termasuklah penerangan kan. Hari Sabtu Ahad pun saya nampak naik Pajero jeep tu kan, bercakap kat keliling kampung supaya patuh SOP. Unit ini menyumbang kepada kepada reliefnya mereka-mereka ini. Betul. Bagilah peluang kepada petugas barisan hadapan di Negeri Sembilan untuk menikmati sedikit ruang senggang bersama keluarga yang lain dengan mematuhi SOP. Percayalah cakap saya, dalam tempoh terdekat, contoh daerah Jempol, daerah-daerah Jelebu yang ada satu atau dua kes ini, sekiranya masyarakat di situ sentiasa prihatin, patuh SOP, daerah itu akan hijau. Daerah Seremban setelah beberapa minggu akan datang, apabila mereka-mereka yang kuarantin ni positif, kita kawal tiada local transmission, kita yakin kita boleh menghijaukan daerah Seremban. InsyaAllah. Dengan syarat patuh SOP dan jaga kawalan kendiri dengan betul. Itu pesanan saya. Itu, terima kasih Tuan di atas pesanan yang saya rasa nampak biasa. Tapi biasa. Sebenarnya impact dia luar biasa. Dia patuh SOP tu kita memang dah dengar kat mana-mana Tuan. Betul. Tapi sebenarnya impact patuh SOP tu sangat luar biasa. Betul. Jadi jangan ambil mudah. Pakai mask, jaga jarak, itu yang perlu kita amalkan. Lagi sekali saya nak pesan orang Negeri Sembilan, kalau tak perlu jangan bawa anak pergi shopping mall. Jangan bawa anak ramai-ramai pergi pasar. Tak penting tu. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Encik Roslin Hisham Abdul Hamid, Pengarah Keselamatan Negeri, di atas perkongsian pengalaman, penjelasan, keterangan yang saya rasa sangat memberi input yang sangat berguna kepada kita. Kita faham Tuan sangat sibuk. Saya rasa Tuan ni antara salah seorang yang tak cuti-cuti. Semenjak dia berlapor di Negeri Sembilan, dia masih tak cuti lagi sampai sekarang. Dan bagilah Tuan cuti. Kita patuhlah SOP ya. Okey. Baik, seterusnya saya mewakili Tuan sendiri, ahli jawatankuasa urus dia, mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua penonton yang sudi bersama-sama kita pada hari ini. Dan saya percaya anda telah dapat input yang sangat berguna hari ini. Cuma input ini berguna, tapi kalau kita tak amalkan, tak ada gunanya. Betul. Jadi wajib patuh SOP. Sekali lagi wajib patuh SOP dan tolonglah patuh SOP. Baik, insya-Allah kita jaga kita dan
saya yakin kita pasti menang tuan. Betul. Terutamanya di Negeri Sembilan dan Seremban akan segera hijau InsyaAllah. insya-Allah. Baik, itu saja daripada kami. Segala kekurangan kami mohon seribu kemaafan dan insya-Allah soalan-soalan yang saya tak sempat baca kita akan jawab lagi secara Kita PM tepi. kita boleh PM tepi. Di FB Jabatan Penerangan sendiri tuan boleh tanya soalan dan insya-Allah kita akan jawab dan kita jumpa lagi dalam Influencer at Japan Negeri Sembilan di masa akan datang. Sekali lagi sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musim COVID-19 ini Mira pun tak terkecuali daripada patuh arahan kerajaan. Misalnya, kerja dari rumah. Dan yang paling penting, jaga kesihatan. Manfaatkan ruang, lakukan senaman ringkas di rumah. Contohnya, ikuti senaman secara maya dan boleh hirup udara segar di depan rumah. Jangan lupa amalkan 3W, wash, Tak cantik tak apa, janji pakai pelitup muka.